Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, minggu ni kita masih lagi bab 5, iaitu kita nak tengok pentadbiran barat di Sabah. Sebab minggu sebelum peperiksaan tu kita dah tengok pentadbiran di Sarawak kan. Jadi yang kita nak tengok hari ni adalah pentadbiran di Sabah. Okey. So hari ni kita akan cuba tengok 5.3 dan 5.4. So turun tulis tarikh di sini. Okey, kita dah tengok dah 5.1 dan 5.2 Okey. So peta Malaysia untuk hari ni yang Malaysia adalah kita dah tengok Tanah Melayu, Sabah, Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Tapi kita akan fokus dekat bahagian Sabah sahaja. Okey. Okey, apa yang kita nak tengok dalam bab ini adalah yang pertama adalah siapakah yang menjajah Sabah, dan kedua bagaimana Sabah dijajah. Okey. Yang kita tengok Sabah yang sekarang ni lah kan. Okey. Sebelum tu imbas balik berkaitan dengan Kesultanan Brunei. Okey. Kalau awak tengok dekat sini, nampak sini adalah Sabah kan. Okey, dan bahagian daripada Sabah ini adalah merupakan di wilayah Kesultanan Brunei. Okey. Yang separuh lagi pula adalah daripada Kesultanan Sulu. Nampak ni? Okey. Sini adalah Brunei, separuh Sabah, dan satu lagi ni adalah Kesultanan Sulu punya. Okey. Dan Sulu ni siapa? Sulu ni adalah sebenarnya sekarang ni dipanggil Filipina lah. Sebab kawasan ni kalau awak tengok atas sini, yang ini semua, ini kepulauan sampai sini adalah kawasan Filipina. Tetapi kawasan dekat sini, sini sahaja, bukan semua Filipina. Sini sahaja adalah merupakan kawasan Kesultanan Sulu. Itu ada sejarah dekat Filipina pula lah. Macam mana Sultan Sulu pun habis. Dia tak ada lah Sultan Sulu. Yang ada sekarang adalah Filipina. Okay. So sekarang kita tahu Sabah yang ada sekarang separuh adalah sebenarnya pada asalnya dimiliki oleh Kesultanan Brunei, dan separuh lagi adalah dimiliki oleh Sultan Sulu. Okey. So kita tengok awak punya modul muka surat 9. Okey. Latar belakang Okey. Sebelum kedatangan Barat, Sabah merupakan sebahagian daripada Kesultanan Brunei dan Sulu. Okey. Macam tu nampak. Okey. Brunei dan Sulu Okey. Kenapa Sabah ini menarik pemodal asing? Kenapa? Sabah mempunyai potensi ekonomi yang menarik pelabur asing. So terdapat dua faktor Dua faktor menyebabkan pemodal asing ataupun pelabur asing ataupun pendatang kuasa barat lah. Pemodal asing ni merujuk kepada kuasa barat. Maksudnya bukan British saja minat, Amerika berminat, Sepanyol pun berminat tapi tak dapat. Okey. Ada dua sebab kenapa pemodal asing ataupun kuasa barat berminat dapatkan Sabah. Yang pertama adalah kedudukan strategik. Okey, yang kedua adalah kekayaan ekonomi. Dia sama macam jadual yang dekat bawah awak punya modul tu. Okey. So sekarang tengok kedudukan strategik. Apakah yang dimasukkan dengan kedudukan strategik? Okey, yang pertama terletak di tengah-tengah laluan perdagangan. Okey. Terletak di tengah laluan perdagangan dan terlindung daripada tiupan angin monsun. Okey. Yang apa maksud dia kedudukan tengah-tengah dekat sini lah. Ni Sabah Tengah-tengah di antara apa?
pertama kat sini adalah Singapura. Kedudukan strategi antara Singapura dan China. Okey. Kat mana China? China atas lagi sini Sini China dan Jepun. Atas ni. Atas sebelah sini. Okey. Sabah. Sorry. Saya warnakan Sabah. Ni Sabah Kita nak tengok sini Sabah. Kenapa kedudukan di tengah-tengah? Okey. Yang satu. Okey. Yang kedua adalah aktiviti perdagangan penting pada Kepulauan Sulu. Mana Kepulauan Sulu? Sini. Kepulauan Sulu Sulu sehingga ke Allah. Betul nak tulis. Okey, saya malas nak rekod banyak kali. Saya teruskan dia. Okey, sehingga ke New Guinea dan Australia. Okey. Lepas tu satu lagi adalah ni, Pulau Palawan yang digunakan oleh pedagang dari China dan Jepun. Pak. Maksudnya Pak. Okey. Kedudukan dekat tengah-tengah laluan. Bukan saja laluan antara, biasanya kita laluan antara India dan China kan, tapi tidak. Laluan antara Singapura dengan China satu. Kemudian laluan di antara New Guinea dengan Australia bawah ni. Okey. Dan satu lagi laluan di antara China dan Jepun. Okey. Singapura, China, Jepun dengan Australia dengan New Guinea lah bawah. So maksudnya kedudukan Sabah sebenarnya strategik. Dia berada kat tengah-tengah laluan pedagang-pedagang antara negara-negara luar ni Okey. So yang kedua adalah kekayaan ekonomi Sabah. Sabah ada banyak, so kita tak nak tulis banyak. Kita tulis sikit je pun boleh lah. Sabah kaya dengan hasil ekonomi seperti sarang burung. Okey. Sarang burung dan apa? Getah. Sebenarnya kalau awak tengok buku teks kan, muka surat 121. Okey, tengok muka surat 121. Okey, awak ada banyak lah tengok Sabah ada kaya dengan rotan, dia kaya dengan sagu, ada gamat, ada sirip biu, ada macam-macam. Tapi saya ambil yang popular je lah. Okey, so pedagang barat ni berminat untuk dapatkan terutamanya sarang burung sarang burung kerana mendapat permintaan yang tinggi di China. Oleh itu sarang burung dijadikan sebagai barang tukaran, barang dagangan dengan barangan dengan China. Terdapat tanaman seperti indigo. Okey. Indigo dan juga kapas. Selain daripada sagu, getah So kesannya Sabah dapat menjalankan aktiviti pertanian secara komersial. Apa maksud komersial? Komersial tu maksudnya jual ke luar negara lah. Jual ke negara luar. Komersial tu maksudnya bila katalah awak tanam sawi, contoh sawi, maksudnya sawi untuk makan sendiri lain, tapi awak tanam macam seluas ladang. So banyak sawi awak jual kepada orang luar. Tu maksudnya komersial, maksudnya berjaya dijual kepada orang luar. Yang ni berjaya dijual kepada negara luar ataupun kita panggil dia export. Okey. Okey. Bila kata sarang burung, ni sarang burung. Okey. Sarang burung yang ini adalah bukan semua burung bukan semua sarang burung boleh jadi diambil ataupun dijual. Sarang burung ini adalah burung walid nama dia. Burung walid ataupun kita panggil dia burung layang-layang.
Dia kumpulan burung layang-layang, tak adalah sama macam burung layang, tapi dia hampir sama dengan burung layang. Tapi yang dibela adalah burung walit. Okey, dan sarang burung ni sebenarnya kalau awak tengok banyak khasiat ni dari segi perubatan. Contohnya dibuat sebagai minuman kesihatan, krim kecantikan, dari segi perubatan. Sama juga dengan macam indigo ni. Okey. Indigo, ni indigo pokok indigo. Pokok indigo ni sebenarnya banyak digunakan sebagai pewarna rambut. Ada yang menghasilkan warna biru dan kebanyakannya digunakan dalam bidang salon kecantikan dan juga perubatan. Sama juga macam sarang burung tadi ni contoh. Dan kebanyakan pokok indigo ni dia digunakan adalah sebahagian daripada, kalau sesiapa yang tahu tentang inai, dia digunakan sebahagian daripada pelengkap kepada bahan untuk inai tu ni inai henna ataupun pewarna rambut. Salah satulah dia punya ni. Okey. So sekarang kita masuk dekat macam mana sebenarnya SPUB ini dapat Sabah Sebenarnya kalau awak tengok macam mana British dapatkan Pulau Pinang sampai ke Johor, itu adalah syarikat SHTI ataupun Syarikat Hindia Timur Inggeris. Maksudnya sebelum British sampai dekat Pulau Pinang, syarikat tu dah ada. Tetapi berbeza dekat Sabah, syarikat tu belum ada. Okey. Jadi pemodal asing ataupun banyak kuasa-kuasa barat cuba bertapak dekat Sabah dan cuba dapatkan Sabah. Okey. Sabah dia tak macam Sarawak ataupun dekat Tanah Melayu ada penentangan sebagainya. Sabah ni hanya deal antara perjanjian antara kuasa barat dengan sultan saja Sebab tu saya letak macam ni. Kalau awak tengok dalam buku teks awak kan, buku teks awak muka surat 122. Buku teks awak muka surat 122 ni, dia punya carta ahli tu mendata Jadi dia tak nampak macam mana proses macam mana Sabah itu dikuasai oleh SPUB. Okey. Sebab kita tahu yang Sabah yang sekarang ni, sebelum Sabah yang sekarang ni adalah separuhnya adalah di bawah Sultan Brunei, separuh lagi adalah Sultan Sulu. Jadi dia kena serentak dua-dua Okey, kita akan mulakan dengan Sultan Brunei. Okey, pertama sekali Sultan Brunei telah menyewakan tanah dia selama 10 tahun kepada Charles Lee Moses. Okey, sewa. Tetapi Charles Lee Moses ni hanya bertahan dalam lebih kurang, kalau tak silap saya, 2 atau 3 tahun saja. Okey, dan selepas tu perniagaan dia pun gagal. Jadi apa yang dibuat dari balance tu, dia menjual, pandai-pandai kan, dia menjual hak sewa kepada J.W. Torrey ni dan T.B. Harris. Okey. Okey, dalam pada masa yang sama, Sultan Sulu telah pajak tanah kepada Alfred dan Edward Dan. Pajak tanah, konsep pajak lah. Maksudnya Sultan Sulu nak dapatkan duit, so dia pajak tanah kepada Alfred, tapi tak dapat nak tebus balik lah. Okey, so Alfred dan Edward Dan dia dapat lah tanah dekat situ sikit. Okey, tiba-tiba muncullah von Overbeck, yang berminat juga untuk dapatkan Sabah dan mula bekerjasama. Okey, satu lah. Okey, yang kedua. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah yang inilah. Okey, cuba untuk bekerjasama untuk majukan Sabah. Majukan Sabah tu maksudnya bukanlah majukan Sabah, maksudnya ialah menguasai ekonomi Sabah. Okey. Tapi apa yang berlaku adalah sebelum tu Sabah, dan dalam pada masa yang lepas tu pula J.W. Torrey ni pula jualkan hak sewa dia kepada von Overbeck. Nampak? Okey, so sekarang von Overbeck dah ada tempat lah.
Dah ada banyak lah kawasan. Okay. So sekarang ni kawasan yang dekat Sultan Sulu, Von Overbeck dah dapat. Kawasan dekat Sabah, Alfred Edward dah dapat lah. Okay. Tapi Von Overbeck ada masalah kewangan yang menyebabkan dia menjualkan dia jual semua saham kepada Alfred dan Edward Dent. Jadi menyebabkan Alfred dan Edward Dent menguasai semua. Sekejap kuasai semua saham maksudnya pemilik tunggal lah sekarang. Sebelum ni Alfred Edward dengan Von Overbeck, ada JW Torrey kan semua, tapi akhirnya Von Overbeck dah dapat separuh dan dia jualkan semuanya kepada Alfred dan Edward. So Alfred dan Edward buat apa? So dia tubuhkan syarikat yang dipanggil SBUB. Okey. Kenapa dia berdiri untuk tubuhkan syarikat? Sebab untuk menguasai atau menguruskan kawasan seluas Sabah itu perlukan dana yang cukup banyak. Jadi SPUB ini perlu mendapatkan sokongan. Perlu mendapatkan sokongan daripada British dan menyebabkan British akhirnya memberikan piagam kepada SPUB. Okey. Persoalan dia. Okey, persoalan dia, apakah dia piagam? Okey. Piagam diraja Okey. Apakah kelebihan piagam diraja British kepada SPUB? Iaitu SBUB dapat dapat British iktiraf kedudukan SBUB di Sabah dan SBUB menjadi wakil British di Sabah. Sepatut saya kena buat 2 kolom tapi saya terlupa tapi tak apalah. Okey, tu dia So apakah syarat-syarat dia? Ada syarat dia. Tak sewenang-wenangnya kerajaan British bagi kan. Okey, syarat yang pertama, SPB perlu menerima penasihat British. Okey. SPB perlu memelihara adat, agama dan juga undang-undang. Penduduk tempatan. SPB perlu memerintah dengan adil dan saksama. Kenapa kerajaan British minta SPB meminta dengan adil, adat dan agama dan undang? Bukan menunjukkan yang SPB ni baik sangat atau British baik sangat, tetapi adalah pengalaman daripada penjajahan di Tanah Melayu dan juga di Sarawak. Untuk kos menghentikan penentangan penduduk adalah memakan kos yang sangat tinggi. Jadi untuk mengurangkan kos itu sebenarnya British kata lebih baik memelihara kepentingan adat supaya SPB mendapat sokongan daripada penduduk tempatan. So senanglah dia nak menjajah. Sebab dia dapat sokongan penduduk tempatan dan SPUB mesti melantik pegawai tadbir daripada pegawai diakui British. Dan ini penting, SPB tidak dibenarkan, tak boleh serahkan Sabah kepada pihak lain tanpa kebenaran British. Jadi apakah matlamat SPB menguasai Sabah? Pertama, menguasai ekonomi, melindungi hak, tu acah-acah je lah kan.
Okey, hak masyarakat. Okey, so dia melindungi hak masyarakat, jadi masyarakat pun puas hati, so masyarakat tidak menentang British. Sebab tu kurang aktiviti penentangan penduduk kepada Sabah dibandingkan dengan penentangan yang sebelum-sebelum ni lah. Bukan tak ada. Tapi kurang. Dia tak sebanyak yang ni lah. Okey. Jadi kita tengok, kita akan masuk 5.4.